Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jadi insya-Allah pertama sekali nama saya Wan Muhammad Ikhwan bin Wan Muhammad Tahar, nombor matrik 060133. Jadi insya-Allah bagi subjek dirasah atas tasawuf an-nasiyah ini USI 31602 yang diajar oleh Profesor Majlis Dr. Syed Azrul Lakfi bin Syed Omar. Untuk pembentangan kali ini daripada saya iaitu mengenai syarah hikam yang ke-8 iaitu Infitahu at-ta'rifat al-ilahiyah wa qultu al-a'mal. Okey, baik. Jadi untuk hikam ini hikam infitahun at-ta'rifat al-ilahiyah wa qultu al-a'mal, di sini Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ada menekankan, ada nak kita tahu bahawasanya kita ni perlu faham tentang kurniaan Allah SWT kepada kita, dan bukan sahaja kita melihat semata-mata apa yang terzahir kepada kita ataupun daripada kita sendiri. Itu yang nak disebut oleh nak ditekankan, ataupun perkara utama yang nak ditekankan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Okey. Jadi itu kerana apa kurniaan Allah SWT ni ianya mengenai tentang kekuasaan. Allah SWT nak tunjuk kekuasaannya dalam beberapa cara. Yang di sini kita boleh lihat antaranya cara secara zahir ataupun batin. Macam mana zahir, macam mana batin. Secara zahir ni kita nampak yang Allah SWT ni maha perkasa. Itu secara zahir lah. Dan secara batin yang kita juga dapat faham, dapat tahu yang sifat Allah ni sempurna, yang Allah SWT ini maha penyayang. Itu antara dua cara bagaimana Allah nak tunjuk kekuasaannya kepada kita. Okey. Jadi seperti yang saya sebut tadi tentang zahir, tentang batin itu, Allah nak memperkuatkan lagi bagaimana cara untuk kenal, iaitu dengan dua cara, iaitu ta'rifah al-jalaliyah dan juga al-ta'rifah al-jamaliyah. Apa itu ta'rifah al-jalaliyah dan apa itu ta'rifah al-jamaliyah? Al-ta'rifah al-jalaliyah, yang pertama al-ta'rifah al-jalaliyah itu Allah nak memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifat yang perkasa. Contohnya macam sifat al-qahar, sifat al-qabih, al-mayyit. Itu at-ta'rifah al-jalaliyah lah. Allah nak kita kenal melalui dengan sifat-sifat perkasanya. Dan yang kedua iaitu at-ta'rifah al-jamaliyah. Ta'rifah jamaliyah ni makna untuk kita kenal kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ni maha penyayang. Seperti yang saya sebut tadi, dari batin, secara batinnya Allah maha penyayang. Contohnya macam Al-Latif, Al-Rahim, Al-Rahman. Ianya sama seperti tadi. Kalau zahir, kata Allah Maha Perkasa, iaitu ta'rifah al-jalaliyah. Dan batin, iaitu at-ta'rifah al-jamaliyah. Allah Maha Penyayang. Okey, baik. Jadi daripada Syekh Ibn Athaillah ni, Syekh Ibn Athaillah nak menasihatkan kita semua dengan datangkan kalam hikam ini, yang terdapat pada slide. Syekh Ibn Athaillah datangkan kalam hikam ini kerana ada sesetengah individu ataupun umat Islam, dia nak kenal Allah SWT tapi merasa ragu-ragu tentang kebaikan yang Allah janjikan, dan juga dengan apa yang dilaksanakan, apa yang dibuat. Contohnya seperti amalan-amalan dalam ibadah, merasa ragu-ragu. Okey, di sini kalam hikam daripada Syekh Ibn Athaillah ni itu berbunyi, idza fatahalaka wujhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluk fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilai alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik wal a'mala anta muhdiha ilai wa aina ma tudihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Okey. Dan kalam hikam ini bermaksud apabila Allah Subhanahu Taala membukakan jalan bagimu untuk makrifah, maka janganlah engkau hiraukan tentang amalan-amalanmu yang sedikit, kerana
sesungguhnya Allah SWT tidak membukanya melainkan dia nak memperkenalkan dirinya kepada kamu. Tidakkah kamu tahu bahawa perkenalan merupakan kedatangannya kepada kamu hasil dari amalan-amalan yang kamu hadiahkan untuknya. Namun bagaimanakah keadaan amalan yang kamu hadiahkan kepadanya itu berbanding kedatangannya kepada kamu. Okey. Apa yang apa yang kita dapat kat sini daripada kalam hikam Syekh Ibn Athaillah ini, kita tengok beberapa perkataan. Contohnya dekat sini, janganlah engkau hiraukan tentang amalan-amalan sedikit, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membuka melainkan dia nak memperkenalkan dirinya kepada kamu. Kat sini janganlah kita hiraukan tentang amalan kita yang sedikit, tapi beruntunglah bagi yang mempunyai amalan sedikit tapi dapat kenal Allah Subhanahu Taala dengan mata hati. Perbezaan dengan orang yang beramal secara zahirnya banyak dengan orang yang amalan secara zahirnya sedikit tapi dapat kenal Allah Subhanahu Taala. Yang sedikit yang dapat kenal Allah Subhanahu Taala itu yang lagi beruntung berbanding yang amalan banyak secara zahir tapi tidak mampu untuk kenal Allah Subhanahu Taala. Okey. Jangan hiraukan walaupun amalan-amalan sedikit, tapi yakinlah dan berusahalah untuk kenal Allah SWT. Jika Allah datangkan, Allah kurniakan untuk kita, Allah kurniakan kita untuk kenal dia, itu merupakan satu rahmat yang sangat-sangat besar. Jadi macam disebut tadilah, buat amalan zahir sedikit tapi Allah bagi satu makna yang besar untuk kenal Allah dengan mata hati, itu yang sangat-sangat beruntung. Okey. Jadi melalui ayat ini juga terdapat beberapa istilah yang kita boleh keluarkan di sini. Saya tunjuk contoh 3. Yang pertama iaitu al-ma'rifah, al-mubalah dan al-jihah. Okey, apa makna al-ma'rifah? Al-ma'rifah ialah hakikat keyakinan teguh dalam hati untuk mengenal Allah Subhanahu Taala sehingga tidak boleh dipisahkan. Maknanya tidak boleh dipisahkan dari hati kita untuk terus teguh yakin kenal Allah Subhanahu Taala. Okey, itu al-ma'rifah. Al-mubalah, rasa gelisah atas sebab luput maupun terlepas dari sesuatu perkara terutama dalam ibadah. Dekat sini rasa gelisah ni, rasa tidak tenteram jika rasa tidak tenteram jika terlepas untuk melakukan amal ibadah. Contohnya seperti puasa 6 kan, kita tak sempat untuk habiskan 6 hari puasa. Jangan rasa gelisah, fokuslah, tumpukan untuk berusaha untuk kenal Allah Taala dan inilah dari hari ke hari. Jadi jangan rasa gelisah. Itulah istilah bagi al-mubalah. Dan yang ketiga al-jihah. Jihah adalah aspek mengenal sesuatu perkara yang baik dari orang biasa di sekeliling. Di mana orang, kalau perkara baik ni orang sekeliling akan ajak lah. Jadi itulah al-jihah. Okey, seterusnya daripada kalam hikam Syekh Ibn Athaillah dan Syekh Ibn Ajibah pun ada membuat syarah. Syarahnya kita ambil ayat syarah Ibn Ajibah, iaitu iza tajallalaka al-haqqu ta'ala bismi jalil au bismil qahar wa fatahalaka minha baban wa wijhatan li ta'rifahu minha. Dan ini merupakan syarah daripada Syekh Ibn Ajibah, di mana ianya tentang bila Allah SWT nak zahirkan kepada kita tentang sebahagian ketuhanan nama Allah SWT yang agung, Allah akan mudahkan kita untuk faham tentang makna keagungan Allah SWT supaya kita semua dapat kenal lah, jika Allah pilih kita untuk kenal Allah SWT dengan mata hati. Jadi bila dapat kenal Allah SWT ni, Allah SWT akan selalu ambil berat, beri rahmat kepada kita. Itu merupakan tanda-tanda lah yang Allah pilih kita secara khusus untuk merasa hampir, merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beriltizamlah kepada Allah dengan rasa redha, terima dengan senang hati apa yang Allah aturkan kepada kita. Jadi jangan hiraulah amalan-amalan sebelum ni yang kita terlepas, kita tak sempat selesaikan. Jangan hiraukan, asalkan yang utama kita dapat kenal Allah SWT. Yang ni al-mubalah tadi, istilah al-mubalah. Okey,
Jadi At-Ta'rifah Al-Jalaliyah An-Nawazi' Al-Qahariyah, ianya tentang bagaimana kita kenal keagungan Allah Ta'ala. At-Ta'rifah Al-Jalaliyah, At-Ta'rifah untuk kenal Al-Jalaliyah itu keagungan. Keagungan siapa? Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila Allah pilih kita untuk kenal dia, maka Allah akan datangkan beberapa ujian, beberapa kesakitan. Contoh sini al-mislu zalik al-amrad wal auja wa syuda'i wal ahwal. Rasa sakit, rasa perit, rasa susah, musibah sebagainya. Itu untuk tunjuk keagungan Allah SWT. Itulah dinamakan Ta'rifah Al-Jalaliyah. Ta'rifah Al-Jalaliyah yang saya sebut pada awal tadi, secara zahirnya nampaknya seperti Allah Maha Perkasa. Jika kita faham tentang At-Ta'rifah Al-Jalaliyah ini, Allah menguji kita dengan sakit dan sebagainya, secara langsung, secara terus, kalau jika kita kenal Allah Ta'ala ni dengan jelas, itu merupakan salah satu makna kesempurnaan Allah SWT, iaitu Allah Maha Penyayang. Secara batinnya At-Ta'rifah Al-Jamaliyah. Okey. Jika kita faham Ta'rifah Al-Jalaliyah, maknanya kita faham itunya At-Ta'rifah Al-Jamaliyah. Kita nak okey situ. Jadi seperti contohlah, seperti contoh yang saya boleh ambil kat sini, terdapat satu kisah tentang seorang wali Allah ni, perempuan, di mana yang diuji dengan 9 jarinya putus, dan dia menangis. Dan menangis bukan sebab 9 jari putus, tapi sebab masih ada 1 jari lagi yang tak putus. Katanya dia risau dengan 1 jari ni, dia lupa untuk kenal Allah SWT. Jadi dia menangis kerana kenapa tak 10-10 hilang, putus. Itu bagi orang yang betul-betul kenal lah Allah SWT yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi dan dekat di sisi Allah SWT. Kalau orang-orang alim, orang-orang yang baik, yang faham, rasa risau jika dia tidak diuji. Kerana risau Allah tidak hiraukan, Allah tak ambil berat. Jadi jika tidak diuji, rasa takut kita tidak diendahkan oleh Allah SWT. Jika diujilah, itu adalah satu rahmat. Ujian itu bukan satu bala, tapi adalah satu rahmat kepada kita daripada Allah SWT. Okey, seterusnya At-Ta'rifah Al-Ilahiyah Al-Jalaliyah. Kat sini ada tiga jenis bagaimana untuk kenal keagungan Allah SWT. Okey, yang pertama al-uqubah wa tardin, at-ta'did ziyadah wa tarkin. Uqubah at-tardid ni bala yang menjauhkan. Allah uji kerana itu adalah satu bala untuk dia, dan satu bala supaya dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua at-ta'dib. Ta'dib ini Allah uji untuk mendidik dirinya. Dan yang ketiga az-ziyadah wa tarkin. Az-ziyadah wa tarkin ni contohnya seperti seorang tu diuji tapi tidak membuatkan dia jauh, tidak membuatkan dia putus asa, malah semakin beriman dengan Allah Subhanahu Taala. Dia tahu itu adalah ujian untuk dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Itu az-ziyadah wa tarkin. Okey. Jadi secara kesimpulannya yang saya dapat simpulkan ialah di dalam At-Ta'rifah Al-Jalaliyah tu ada Ta'rifah Al-Jamaliyah. Dalam sifat Allah Maha Perkasa itu adalah juga salah satu cara Allah nak tunjukkan kepada kita Allah itu Maha Penyayang. Itu At-Ta'rifah Al-Jamaliyah, makna kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Ta'rifah Al-Jalaliyah ada juga At-Ta'rifah Al-Jamaliyah. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.